kita ada satu golongan yang menolak hadis. Mereka ini tak sah puasa. Yang dipelopori oleh satu orang yang bernama Kasim Ahmad. Dia mengaku bahawasanya hadis ini adalah satu pembohongan. Ideologi dia kata barang siapa yang percaya kepada hadis Nabi, maka orang itu telah melakukan syirik kerana menduakan Tuhan. Ini golongan Kasim Ahmad anti hadis. Ramai mana yang sama-sama dengan beliau, sama dengan golongan Kasim Ahmad ni, mereka ini Melayu yang bukan Islam. Islam mereka walaupun diakui oleh IC dan kad menalang mereka, tetapi mereka telah menolak satu perkara yang menyebabkan batal Islam mereka. Maka jadilah mereka ini Melayu yang mengaku Islam, tapi Islam tidak mengaku mereka sebagai penganut. Tidak sah mereka berpuasa kerana mereka telah menjadi kafir terang-terangan, menolak akan al-hadis. Al-hadis adalah sebagai satu sumber yang paling penting untuk menterjemahkan akan Alkitab kepada masyarakat. Golongan yang menolak hudud, tidak sah puasa. Mereka berkata kalau dijalankan undang-undang Al-Quran, jadi huru-hara dalam negara. Golongan ini tidak sah berpuasa kerana mereka telah terkeluar daripada agama Islam dengan pegangan yang seperti itu. Kalau dijalankan hukuman potong tangan, maka sebenarnya satu kezaliman kerana menyebabkan rakyat tidak dapat bekerja kerana hilang tangan. Orang yang berkata seperti itu dan orang-orang yang menyokong golongan yang berkata seperti itu, sekarang ini mereka telah batal puasa mereka. Dan puasa mereka memang telah tidak sah daripada waktu imsak lagi. Kerana syarat nak sah puasa, dia kena beragama Islam. Tidak dikatakan Islam kalau menolak satu huruf saja di dalam Al-Quran. Tak usah kata nak tolak satu hukum. Tak usah nak kata nak tolak hukum hudud, hukum potong tangan pencuri, hukum merejam penzina. Menolak satu huruf yang diijma'kan oleh segala ulama, huruf itu berasal daripada Quran. Umpamanya alif lam mim, permulaan surah Al-Baqarah, dia nafi huruf mim saja. Dia kata mim tak ada, yang sebenarnya alif lam saja. Zalikal kitab, dia nafi mim saja, maka semua ulama berkata orang ni telah menjadi kafir, kekal patak neraka selama-lamanya. Yang ni dulu, kini dan selamanya. Dan kalau golongan yang menolak satu hukum, menolak hukum hudud, menolak hukum kisah yang terang-terang disebut di dalam Al-Quran, dia kata hukum kisah ni zalim, sedangkan apa yang disebut di dalam Al-Quran bukannya zalim. Manusialah yang zalim. Innallaha la yazlimu walakinnan nas yazlimuna anfusahum. Allah tidak zalim sama sekali. Manusia itulah yang berlaku zalim. Dengan mengata Allah itu zalim, dengan mengatakan bahawa undang-undang peraturan yang disebut dalam Al-Quran itu zalim, maka mereka sebenarnya telah melakukan satu kezaliman terhadap diri mereka sendiri, iaitu mereka batalkan akidah yang telah mereka ucapkan, i'tikad yang telah mereka simpulkan dengan berkata bahawasanya hukum di dalam Al-Quran itu tidak sesuai untuk dijalankan pada masa sekarang, maka telah batallah Islamnya. Tidak perlu dia mengerjakan berbagai-bagai lagi perkara yang membatalkan. Kerana batal akidah, batal Islam ini sama macam batal semayang. Batal semayang ini tak perlu kita buat semua perkara yang membatalkan. Kita bercakap dengan sengaja sepatah batal dah. Tak payah makan nasi kunyit sepinggang, tak payah. Sekali cakap saja. Maka yang membatalkan Islam sekali saja, membatalkan haji sekali saja, membatalkan puasa sekali saja. Sekali suat, batal puasa. Sekali berkata kalimah kufur, batal Islam. Islam ini dia tak sama dengan mana tubuh badan kita. Dia suku-suku. Dia bukan tepek di tubuh gitu. Bukan jasad ni dia bersepakai dengan agama Islam. Jasad suku, roh ditumpangkan kepada jasad, kemudian ditentukan pegangannya sebagaimana yang dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah. Allah takdirkan sebagai Islam, jadi Islam lah dia pegangan. Allah takdirkan sebagai tak cah lah dia. Tetapi pemberian Allah, yang ini agama boleh ditarik balik bila-bila masa. Dia boleh batal, dia boleh sah. Perkara-perkara yang boleh sah, dia akan boleh batal bila-bila masa. Perkara-perkara yang batal dia boleh terima sah. Maka tiap-tiap yang batal diterima pula untuk kembali kepada Islam dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka penekanan ini sepatutnya kita lebih beratkan, kerana adik-adik kakak kita di luar sana, ramai di kalangan mereka masih yang berkata-kata dengan perkataan yang mengkufurkan mereka dengan sebab kejahilan mereka. Walaupun jahil, tetapi ada perkara yang tidak diberi maaf kepada manusia ini. Ini yang disebut dalam hadis al-jahil
al-jahlu aqrabu ilal kufri. Kejahilan itu lebih mudah menjadikan seseorang itu balik menjadi kafir. Dengan sebab kejahilan seseorang itu jadi dalam keadaan senyap-senyap dia telah keluar dalam agama Islam, walaupun masih mengerjakan solat 5 waktu, walaupun masih mengerjakan umrah dan mengerjakan haji, walaupun kekal mengerjakan puasa bulan Ramadan, tetapi penafian, penolakan, membelakangkan hukum Al-Quran dengan berkata dengan perkara-perkara yang tidak layak dengan hukum Al-Quran, menyebabkan seseorang itu telah batal Islamnya. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama, syarat yang pertama untuk mengesahkan puasa adalah beragama Islam. Jadi Islam ini adalah satu benda yang sangat penting. Kalau kita tak perhati, kita tak tengok benda ni, yang membatal telah makan minum saja, tapi kita tak sedar Islam kita batal lama dah, dengan sebab perkataan, dengan sebab sokongan, dengan sebab mereda dengan mereka-mereka yang mengeluarkan kalimah-kalimah kufur seperti itu. Apabila dikeluarkan kalimah-kalimah yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad oleh beberapa orang pemimpin, rakyat pula reda dan rela dengan perkataan sebut, maka hukumnya mereka yang reda terus menjadi kafir, sebagaimana pemimpin-pemimpin yang melontarkan kalimah-kalimah seperti itu. Sesuai dengan suatu hadis, ar-rida bil kufri kufrun, reda dengan kekufuran itu jadi kafir. Na'udzubillah. Seseorang itu kalau kita reda dia menjadi kafir, kita reda dah, maka kita juga jadi kafir. Berat perkara ni. Ini masalah akidah, masalah i'tiqad. Sebab tu Islam ini, jangan kita anggap bila kita Islam kita pakai strik sampai ke bila-bila Tuhan tak akan cabut semula. Tak. Islam adalah suatu nikmat. Islam adalah satu pemberian. Tiap-tiap pemberian, tiap-tiap nikmat Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa saja bila kita tidak syukurkan nikmat yang Tuhan beri. Maka nampaknya umat Islam akhir zaman ni tak syukur dengan nikmat Islam yang Tuhan beri. Mereka tak jaga Islam dia, mereka sia-siakan Islam, permainkan, permudahkan, pelecehkan agama yang Allah Ta'ala tak beri kepada bangsa yang lain, Tuhan beri kepada kita. Tetapi pemberian Allah ini dipandang ringan, dipermudahkan oleh sebahagian daripada umat Islam akhir zaman. Daripada hampir 7 bilion umat dunia sekarang ini, hanya 1.8 bilion umat Islam. Bermakna ada 5 bilion lagi Tuhan tak beri Islam kepada mereka. Tuhan tak beri beriman kepada mereka. Tuhan beri jadi Tokcia, jadi Hindu, jadi Cina, jadi Jepun, sembah matahari, sembah salib, jadi Majusi, sembah api. Kita ni 1.8 bilion Tuhan pilih. Tuhan beri satu nikmat yang sangat besar, ni'matul din, ni'matul Islam, nikmat agama. Maka nikmat Islam ni apa jua kalau kita tak syukur, dia tarik balik sampai masa ni. Dia sama dengan harta, dengan pitih, dengan kesihatan, sama dengan Islam. Pemberian daripada Allah. Kalau kita tak syukur, dia tarik balik. Dan yang kita nampaknya, adik kakak kita, kaum muda kita sekarang ni nampaknya syukur ke tak dengan Islam mereka? Nampaknya tak syukur tak? Nah, mereka permudahkan Islam mereka. Buat main-main, buat sendiri-sendiri, buat leceh-leceh, meninggalkan solat, mendedahkan aurat dan sebagainya. Mereka tak jaga pun agama mereka. Tak ada hal. Ini menunjukkan mereka sudah tidak syukur dengan nikmat Islam yang Tuhan beri. Maka janji Allah, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan menarik balik nikmat yang telah diberi pada satu kaum, melainkan kaum itu telah lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka apabila dikerjakan seperti itu, Allah akan mencabut balik nikmat yang diberi kepada kaum itu. Nampak-nampaknya kita duduk dalam bala Allah sekarang ini. Kita duduk dalam pembalasan Allah. Kita lihatlah keadaan masalah negara semakin bertambah parah. Dadah tidak bersersayang. Masalah muda-mudi yang rasa akidah, rasa akhlak. Muda-mudi tidak lagi menghormati orang-orang tua. Anak-anak derhaka kepada ibu bapa. Bermacam-macam jenis jenayah. Orang tua mengkhianati budak-budak. Cikgu rogo anak murid zaman ni, toki rogo cucu dan macam-macam peseng lagi. Ini sebenarnya duduk dalam pembalasan Allah dah kita ni. Dalam balasan Allah, dalam kemurkaan Allah, tetapi kita tak sedar. Kita tak rasa kalau Tuhan balas kau mesti gempa bumi je lah, mesti gunung berapi je lah, mesti banjir besar sekali mati 50,000. Tak. Kita sekarang sedang dibala oleh Allah, sedang diuji oleh Allah, sedang dibalas